الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma amin. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini setelah kita sama-sama menunaikan solat maghrib. Allah izinkan turunnya hujan, moga-moga hujan rahmat insya-Allah. Jadi banyak-banyaklah berdoa, lama dah tak hujan. Waktu-waktu macam ni, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita, moga-moga Allah pelihara kita daripada segala musibah dan Allah limpahkan rahmatnya dan Allah suburkan bumi kita dengan turunnya hujan ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada minggu yang lepas atas izin Allah dapat kita teruskan kuliah kita, di mana kita masuk ke dalam satu topik yang baru. Setelah lama kita bercuti di bulan Ramadan dan Syawal, Alhamdulillah minggu lepas kita mulakan semula dengan satu lagi peristiwa penting yang betul-betul berlaku selepas habis ataupun tamatnya perang Hunain. Ada yang tak datang minggu lepas. Sebelum Ramadan kita berhenti pada peristiwa perang Hunain. Perang Hunain satu perang yang berlaku setelah Rasulullah SAW membuka kota Mekah pada tahun keberapa? 9 Hijrah. Jadi apabila tamat perang Hunain, di mana banyaknya harta rampasan yang telah kita bincangkan, Rasulullah pun selesai balik ke Madinah 6 bulan. Yang ni saya tak berapa sentuh minggu lepas, saya lupa nak fokus sikit. 6 bulan selepas perang Hunain, maknanya dah 6 bulan Rasulullah balik ke Madinah, lebih kurang dalam bulan Rejab pada tahun yang ke-9 Hijrah. Kalau ikut bulan Masihinya yang saya semak-semak, dikatakan pada hujung Julai atau awal Ogos berlakulah peristiwa yang kita baca ini, iaitu peristiwa perang Tabuk. Hujung Julai atau awal Ogos. Tuan-tuan yang biasa pergi ke negara 4 musim tahu. Ni musim apa ni? Hujung Julai, awal Ogos. Kalau ikut yang normal lah, sekarang pun dah pelik-pelik juga. Kalau di Mekah, mungkin orang yang pernah pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, hujung Julai dan awal Ogos ni waktu yang sangat panas. Luar biasa panas. Yang mana perkara terbaik yang kita boleh buat di waktu siang ialah duduk dalam rumah tidur je lah. Nak buat kerja pun tak boleh. Mencecah 50 degree Celsius. Boleh masak telur kat atas jalan. Ini ialah suhu dan temperature pada hujung Julai, awal Ogos. Di waktu inilah peristiwa yang kita akan bacakan ini, yang telah pun saya mulakan pada minggu lepas, iaitu peristiwa perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk? Seperti yang saya sebut, ini ialah satu pertempuran ataupun pertemuan yang bakal berlaku di antara orang Islam dengan tentera Rom. Tentera Rom. Dan telah pun saya sentuh bagaimana ini sebenarnya ialah satu sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnah dalam mempertahankan negara. Sebelum musuh serang, kita serang dulu. Kalau bahasa moden namanya deterrence lah. Deterrence, kita deter, kita cegah rintang. Jangan tunggu orang dah lauk kita baru kita nak respon. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi kalau
kerajaan Malaysia mengambil doktrin cegah rintang ni mengikut sunnah. Mengikut sunnah. Tapi saya rasa kekuatan Malaysia dari sudut deterrence ini masih rendah. Kalau dibandingkan, misalnya kalau kita bandingkan baru-baru ni, tuan-tuan tengok yang berlaku di antara tentera Israel dan juga mujahidin orang Islam di Gaza. 2 minggu lepas tak silap di mana mereka serang 3 orang pemimpin Palestin di Gaza. 3 orang ni duduk kat rumah. Bukan duduk bersembunyi kat mana, ni duduk di rumah. Anak, isteri semua ada di rumah. Jadi memang anak dan isteri ketiga-tiga pemimpin ini terkorban bersama-sama. Diserang oleh peluru berpandu daripada Israel. Jadi bila orang tanya kepada Netanyahu, kenapa awak serang? Mereka tak buat apa-apa pun. Dia kata inilah dia deterrence. Kami serang sebelum mereka serang kami. Alasan dia lah. Kan? Tapi memang kekuatan Israel dari sudut persenjataan, ketenteraan, walaupun negaranya kecil, tetapi memiliki satu persenjataan yang menakutkan orang untuk serang dia. Dia maknanya fungsi deterrence ialah takutkan orang sebelum orang serang. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi bila Nabi dapat tahu bahawa orang Rom, tentera Rom ingin datang crushing, menghapuskan kuasa Islam yang baru menang di Mekah, maka Nabi SAW kata sebelum mereka datang kepada kita, kita pergi kepada mereka. Dan menarik tuan-tuan perang Tabuk ni kita cuba baca insya-Allah dengan cermat dan berhati-hati. Sebab perang Tabuk ni boleh dikatakan inilah dia perang terakhir Nabi SAW. Dan ini juga ialah perang yang paling jauh Nabi keluar bersama dengan tentera Islam. Nak sampai ke Tabuk. Tadi saya cek dalam Google Map. Tak tahu tuan-tuan sini ada yang pernah sampai Tabuk atau tidak lah. Kita tahu Tabuk ni di utara Saudi. Tapi berapa jauh daripada Madinah? Kalau ikut kilometer lebih kurang 670 kilometer. Tapi ini jalan gunung. Maknanya mustahil lah Nabi dan para sahabat lalu gunung. Kan, elevation saya tengok lebih kurang 3,000 meter. Ni mustahil, ni jalan gunung ni. Jadi kalau mungkin nak mengelak gunung dan apa dan sebagainya, mungkin mencecah 700 ke 800 kilometer. Jarak perjalanan daripada Madinatul Munawwarah menuju ke Tabuk. Dan Tabuk ni pun sebenarnya Rasulullah SAW bukan tahu daripada awal akan berhenti situ. Tapi kata Rasulullah, kita akan pergi serang Rom. Di mana Rom ada? Di mana Rom sudah bersedia dengan bala tenteranya yang dikatakan 40,000, 50,000 orang tu, kita akan perang di situ. Jadi in the first place, sahabat sebenarnya, bayangkan tuan-tuan, ni mentality ni, pergi berjalan jauh ke satu tempat yang belum lagi ditentukan, yang tak confirm di mana akan sebenarnya berlaku perang. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya juga tak sempat sebut minggu lepas nama lain kepada perang ini. Tadi dinamakan perang Tabuk sebab apa? Kedudukan ataupun peristiwa di mana Rasulullah dan para sahabat nanti akan berhenti itu di Tabuk. Tapi nama lain kepada perang Tabuk ini sebagaimana yang disebut dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat. Ini sebab apa menerima taubat ni nanti kita akan bacalah. Para nabi menerima taubat ke atas nabi dan para muhajirin dan ansar yang mengikutnya fi sa'atil usrah, pada hari al-usrah. Apa makna al-usrah? Kalau surah Alam Nashrah kita baca, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan setiap kesusahan datangnya kesenangan. Al-usrah maknanya kesusahan. Tapi kena eja betul-betul ain usrah. Kalau alif usrah dia masuk lain. Itu masuk keluarga. Tapi Allah sebut fi sa'atil usrah, pada saat yang sangat susah. Jadi nama lain kepada perang Tabuk ini ialah Ghazwah al-Usrah, perang yang amat susah. Kenapa disebut sebagai perang yang amat susah? Dia kalau nak ikutkan semua perang susah tak? Tak ada lagi setakat ni kita baca cerita perang tu senang-senang kan. Perang Badar lah sampai bila-bila pun. Semua tu macam
Orang tak tahu balik rumah ke tidak. Jadi semua perang susah. Tetapi kenapa perang ini dinamakan sebagai perang yang amat susah? Dan yang lebih menarik tuan-tuan, dinamakan sebagai perang yang amat susah dalam keadaan sebenarnya, ni saya bagi spoiler alert. Perang ni tidak berlaku pun. Nanti kita akan baca lah. Sebenarnya tidak berlaku pun pertempuran bersenjata. Tetapi meskipun demikian dinamakan juga perang ini sebagai perang Al-Usrah yang sangat susah. Sebab apa? Baik. Yang pertama, sebab inilah dia perang yang mana menghimpunkan tentera Islam yang paling ramai dalam sejarah ketika itu. Dan kalau kita perasan, perang Nabi SAW, setiap kali perang dia tambah orang. Ni sebenarnya benda yang menarik juga. Dia kalau ikut orang, kalau ikut hari ni, tentera ni nak kekalkan nombor aktif infanteri ni ataupun aktif person yang dengan banyaknya korban, dengan peperangan yang semakin susah, secara logiknya makin ramai nak join ke makin sikit yang nak join? Saya pun fikir gitu juga. Ini tentera tidak bergaji, tuan-tuan. Ini bukan tentera hujung bulan dapat gaji ni. Tak ada pencen, tak ada quarters, tak ada koperasi, tak ada LTAT, tak ada all the perks, all the benefits. Tiada. Malah keluar dengan belanja sendiri. Tak ada belanja tak boleh keluar. Tetapi walaupun begitu, kita dapati perang Nabi, setiap kali perang, tentera yang menyertai bersama dengan Nabi, para mujahidin fi sabilillah bertambah angka. Dan perang yang terakhir kita baca ialah perang Hunain. Perang Hunain berapa ramai tuan-tuan? 12,000 orang. Yang datang Mekah 10,000 daripada Madinah. Tapi yang pergi perang Hunain tak jadi, 12,000 sebab orang Mekah pun join. Masuk Islam, join. Abu Sufyannya, Muawiyahnya sebagai first time join orang Islam berperang dan first time dapat ghanimah yang banyak kan. 12,000. Dah ramai dah, besar dah. Sampai kan orang Islam pun masa tu confident tu. Kan kita baca kan. Wah, punya confident pergi 12,000 orang ni kata kita tak boleh kalah dah ni. Tak pernah kita ramai macam ni. Dalam perang Tabuk, bilangannya berkali ganda lebih ramai. Setengah riwayat yang paling sikit saya jumpa menyebut 20,000 orang. Ada yang menyebut 30,000 orang dan ada yang menyebut 40,000 orang. Dia sampai ke sudah kita pun tak boleh nak pastikanlah. Orang dulu dia tak ada rekod betul-betul semua nama. Tapi nak ceritanya berkali ganda lebih ramai daripada perang-perang yang sebelum itu. Dari satu sudut alhamdulillah ramai yang pergi sebab semua tahu kali ini macam kita baca minggu lepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diwar-warkan, dimasyhurkan kepada seluruh umat Islam untuk kita keluar berperang sebulan sebelum. Dan kita lihat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar wakil-wakil pergi bagi tahu dan minta kerah tenaga orang-orang Islam yang berada di luar Madinah. Termasuklah yang di Mekah, yang di kabilah yang baru masuk Islam dan sebagainya. Kerahkan belaka. Bakar mereka, bagi semangat untuk keluar. Sebab apa? Kali ini we need all the men we have, sebab kita berdepan dengan Bani Al-Asfar. Siapa dia Bani Al-Asfar ni? Rom. Orang Arab sebut Bani Al-Asfar, orang kulit kuning. Pasal orang Rom kan dia kulit putih. Kalau kita sini, kalau di Malaysia ni ada juga istilah kulit kuning ni. Siapa ni? Kalau orang Cina dia guna banana. Luar kuning dalam putih kan. Muka Cina cakap English kan. Jadi orang Arab dulu panggil orang Rom Bani Al-Asfar. Anak-anak orang kulit kuning. Sebab putih banding orang Arab gelap sikit kan. Jadi Nabi kata kita nak berdepan dengan satu kerajaan besar, kuasa besar. Saya memang kalau saya boleh umpamakan, dia umpama kita hari ni Malaysia ni nak pergi serang China. Macam itu. Kalau saya cakap macam tu ni, saya tak tahu mana-mana Menteri Pertahanan buat keputusan macam tu akan dia terus confirm hantar pergi Tanjung Rambutan. Kerja gila kan. Nak pergi serang China atau serang US. Begitulah umpama dia. Jadi Nabi SAW kerahkan semua orang yang ada untuk berperang. Jadi dari satu sudut ramainya tentera, okeylah, bagus.
Tapi dari sudut lain dia menimbulkan masalah. Apa dia? Sebab Nabi SAW dan kerajaan di Madinah, kerajaan Islam, tidak ada resource untuk menanggung jumlah tentera seramai itu. Makanannya, rationnya, transportnya. Kalau perang dalam Madinah tak apa. Ni perang pergi jauh. Nak naik apa nak pergi sana? Baju besinya, segala biaya, segala apalah. Berapa banyak kos nak kena keluar untuk tanggung this 40 or 30,000 people ni nak pergi perang ni. Saya kalau kita buat kira-kira lah, kalau buat kenduri kan, 1,000 orang sehari makan, sekali makan RM20 per pax kan ni kalau bagi golf punya rate kan, RM22. Jadi kalau sehari kita anggap lah, kalau kata lah tentera punya level lah kan, okay, sekali makan RM10, 3 kali makan RM30 satu kepala. RM30 kali RM10,000 dah RM30,000, kali RM20,000 dah RM60,000. Ni makan saja ni tuan-tuan, RM60,000 per day makan saja. Depa ni nak pergi jalan 600 km, jalan je dah berapa hari dah, belum perang lagi. So imagine berapa banyak kos yang perlu ditanggung oleh Nabi SAW untuk membiayai perang ini. Jadi ini faktor pertama kenapa perang ini disebut perang yang sangat susah. Sebab susah nak membiayai ramainya orang yang ada dalam menyertai perang ini. Yang pertama. Yang kedua disebut juga sebagai perang al-usrah atau perang yang susah sebab waktunya. Tadi saya sebut kan. Hujung Julai, awal Ogos, suhu mencecah 50 darjah Celsius. Panas yang luar biasa. Orang Arab yang tahan panas pun waktu macam ni dia duduk rumah je. Jadi bayangkan ni tentera ni nak berjalan, dia mana boleh nak tunggu timing ke apa kan, dia kena berjalan lah. Setiap saat berharga, musuh bergerak. Jadi waktu tengah hari rembang, kita yang naik kereta yang ada aircon pun terasa kan kalau panas tu. Sekarang ni kan. Ini nak berjalan kaki. Panas. Yang kedua, rupa-rupanya bila saya semak balik, musim menuai pada waktu itu ialah bulan selepas daripada bulan Rejab tu atau lepas daripada bulan Ogos. Habis musim panas, nak pindah masuk ke musim luruh tu, itulah dia waktu orang-orang di Madinah biasanya musim menuai. Dan majoriti penduduk Madinah, sahabat-sahabat yang pergi perang ni semua, mereka ni ialah agropreneur, usahawan tani kan, semua toke-toke ladang, toke apa semua. Dan zaman ketika itu tuan-tuan, itulah saya pun bila dengar balik ada orang cerita, saya pun tak fikir kita hari ni kalau kita katalah nak pergi outstation, nak ke apa kan, nak meninggalkan family 2-3 bulan, kita boleh buat bajet. Lebih-lebih lagi mungkin orang yang makan gaji macam saya ni lah, kita dah tahu dah end of each month, setiap ujung bulan kita akan dapat duit RM5,000 contohlah, RM5,000 kan, RM10,000 ke RM10,000, RM10,000, senang nak buat bajet. Jadi kita tahu sebab kita nak tinggal lama, kita simpan lebih sikit kan, pasal nak bawa nak bagi makan nak bini 6 bulan lagi dan sebagainya. Sebenarnya konsep mengetahui bahawa setiap bulan kita boleh dapat duit dan boleh buat bajet untuk setiap tahun ni agak baru dalam sejarah manusia. Orang dulu-dulu dia tak boleh nak agak berapa sebenarnya hasil dia boleh bawa balik. Jadi disebabkan itu, setiap kali musim menuai, mereka akan cuba pulun sebanyak mungkin dan kemudian simpan. Sebab they do not know how long they can survive dengan hasil yang dituai pada tahun itu. Buatnya tahun depan tu kemarau teruk, bersabarlah dengan hasil tu selama 2-3 tahun. Kalau tahun depan dapat tuai lagi, kira bonus lah. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana itu, orang Arab pada waktu itu, musim menuai ni ialah satu musim keramat. Tak ada orang usik. Semua orang tahu kalau lah musim menuai ni tak tuai, tak dapat hasil, setahun tu tak tahulah apa jadi dengan anak bini. Jadi pada waktu yang panas dan pada waktu kehilangan peluang untuk menuai, inilah Rasulullah SAW ajak sahabat keluar pergi perang. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah berapa beratnya perkiraan dalam kepala setiap sahabat yang nak keluar berperang. Dia sendiri tahu dah susah, dia satu hal, dia balik nak bagi makan anak bini setahun lagi, nak bagi makan apa? Siapa boleh jamin ni? Kita yang hari ni duduk dalam aircon ni pun dengar ni pun kita rasa ni kerja gila kan? Jadi sebab itulah dinamakan juga al-usrah, perang yang susah.
Dan yang ketiga ialah kerana jaraknya lah. Dan disebabkan jarak yang teramat jauh ini, seperti saya sebut, inilah satu-satunya perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dengan satu jarak yang paling jauh. Tak pernah Rasulullah keluar sejauh ini. Disebabkan jarak dan juga disebabkan suhu ataupun iklim yang luar biasa ini, nanti kita akan lihat dan baca banyak kisah-kisah yang luar biasa berlaku. Dengan segala kekurangan yang dialami oleh sahabat. Jadi ini ialah nama lain kepada perang Tabuk, iaitu perang Al-Usrah, Ghazwatul Usrah. Kalau dalam setengah kitab hadis, bila sampai bab menceritakan perang Tabuk, dia memang tulis siap-siap dah. Bab yang menceritakan tentang Ghazwah Tabuk ataupun Ghazwah Al-Usrah. Sebab dalam Quran disebut sebagai Sa'atil Usrah, waktu yang susah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita akan bacalah perang ni elok-elok dan kita hayatilah. Kita mungkin tak tahulah. Nauzubillah lah. Kita tidak mungkin mengulang kesusahan yang sama yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh mengambil ibrah dan kita letak dalam kehidupan kita sendiri, insya-Allah. Baik, malam ni kita akan sambung. Sekarang ni persoalan setelah Rasulullah mengerahkan semua ni, dah betul ramai-ramai yang dah nak pergi perang ni. Sekarang soalannya macam mana Rasulullah nak mencukupkan biaya, kos untuk menanggung ramainya tentera yang akan pergi ke perang Tabuk. Dan sebagaimana perang-perang yang terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk mengeluarkan infak. Dia kat sini namanya infak, dia bukan zakat lah. Dia nak kata cukai pun tidak, zakat pun tidak, tetapi infak. Sebab apa? Bersifat tatawu'an, voluntary. Siapa nak keluar, keluar. Siapa tak nak keluar, Rasulullah tak boleh buat apa. Ini sebelum wujudnya sistem-sistem yang nanti, mungkin yang pertama saya tak silap saya di zaman Sayyidina Umar. Baru start ada Diwan Al-Kharaj, yang maknanya kutip cukai. Baru start kerajaan ni ada revenue ataupun income yang tetap boleh buat bajet. Kalau tak ni nasib lah ni kan. Tengoklah berapa ramai nak sedekah, tahu lah. Buat tabung kan, macam kita kan. Kerajaan buat tabung. Biasanya dalam sejarah Malaysia sekali ikut ada kerajaan buat tabung. Saya pun tak tahu apa jadi tabung. Tak dilaporkan ke mana duit itu pergi. Jadi umpama begitulah. Rasulullah sebagai pemimpin kerajaan buka tabung infak daripada semua yang nak menderma. Dan masya-Allah, kaedah yang macam ni walaupun nampak macam agak, orang kata apa agak simple lah kan, tak selayaknya lah dengan sebuah negara kerajaan, tapi ada dia punya hikmahnya tersendiri. Bila bersifat voluntary, terzahirlah, di sinilah terzahirnya orang yang benar-benar beriman, dan terzahir jugalah perangai orang-orang yang munafik. Sebab tu Rasulullah SAW, kalau kita tengok cara Rasulullah, walaupun benda bersifat administration, pentadbiran, nak kumpul duit apa, banyak cara nak kumpul duit ni, buat loan ke keluarkan bond ke kan, macam-macam lah. Tapi Rasulullah pilih dengan satu cara yang mana bukan sekadar mengurus, tetapi mendidik. Melalui kaedah ini, sahabat sendiri terdidik, terzahirlah, terasa, terbenalah iman sahabat melalui kaedah yang begini. Maka Rasulullah SAW pun naik ke minbar dan membacakan ayat-ayat yang menceritakan begitu banyak fadilat dan kelebihan orang yang infak dan sebagainya. Rasulullah sebut. Jadi sebab tu tuan-tuan, dia sampai ke hari ni lah, bila nak minta orang derma ni memang kena ceramah pergi orang derma. Memang kena buat video. Kadang ada orang komplain, dia cakap, "Ustaz, saya tengok kat Facebook ni, semua orang duk buat video ni, minta derma ni kan. Keluar duit buat marketing ni. Tak boleh ke Ustaz? Tunggu je lah orang derma." Dia bukan macam tu. Nature, human nature ni, bila ada orang motivate, bila ada orang provoke, bila ada orang cucuk, baru dia keluar duit. Daripada zaman Rasulullah lagi, ni sahabat ni. Entah lagi kita lah hari ni kan. Jadi memang begitulah. Dalam Quran pun ulang-ulang cerita infak, bukan sekali turun satu ayat je. Infak ni banyak ayat. Sebab Allah faham nature manusia ni, dia perlu disuntik lagi, disuntik. Sebab dia nak lepaskan benda dia paling sayang. Kan, benda yang saya rasa tak ada manusia tak sayang harta ni. Orang miskin pun sayang harta.
Jadi disebabkan nak melepaskan itu, maka dia kena tarik sikit sampailah kita rela melepaskan, kan. Jadi Rasulullah SAW pun naik ke minbar dan membacakan pelbagai hadisnya dengan ayat Quran dan sebagainya. Siapakah orang pertama antara orang yang pertama yang menyahut seruan Rasulullah SAW ni? Seorang sahabat yang ketika itu sudah pun menyiapkan barang-barang dagangannya, because he is a well-known trader. Seorang yang sudah pun every time dia memang at this time of year memang dia dah siapkan barang-barang dagangan nak hantar ke Syam. Kan kalau kita ingat kan tradisi orang Quraisy, musim panas dia pergi ke mana? Dia akan pergi ke Syam, sejuk sikit. Dia bawa hasil-hasil musim panas daripada Yaman, bawa naik ke atas. Kan musim sejuk dia orang turun bawah pula, turun ke Yaman pula. Jadi sahabat ni menurut setengah riwayat sudah pun menyiapkan beratus-ratus kontena zaman kita lah. Zaman tu unta lah. Seekor unta satu kontena lah, bayang gitu lah. Beratus-ratus kontena yang barang dagangan. Ini semua komoditi. Nak angkat barang dagangan dia, nak bawa pergi ke Syam. Kalau hari ni kira dia dah charter satu kapal kargo lah. Kan kita orang kita mungkin paling-paling pun sewa ataupun tempah 1-2 kontena. Ini satu kapal kargo tu dia punya barang saja dia seorang. Siapakah dia sahabat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa dia buat? Dia mendengar khutbah Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan 100 ekor unta aku semuanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 100 buah kontena." Saya kira-kira berapa sebenarnya. Saya selalu sebut kan, kita nak mudah faham, seekor unta ni macam sebiji Mercedes kan. Saya silap tu sebenarnya. Saya try buat estimation balik. Macam mana nak estimate? Sebab kita estimate menggunakan nilai hukum diat. Kalau orang Islam kan hukum bila bunuh orang lain, kalau tak qisas dia kena bayar diat. Kan? Kita panggil duit kepala. Satu kepala bunuh, satu diat. Diat ni Nabi kata bayar seekor unta. Kalau tak bayar seekor unta, berapa? Boleh ganti dengan dinar ataupun dirham. Memang ulama khilaf lah berapa dinar yang sama dengan seekor unta ni. Tapi dalam setengah hadis, setengah asar menyebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata kalau tak bagi seekor unta, bagi 1000 dinar. Jadi seekor unta 1000 dinar. Satu dinar berapa tuan-tuan? Tuan-tuan sini mungkin ada yang mengumpul emas. Ikut market rate hari ini, 1 dinar berapa tuan-tuan? 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas. Mengikut kadar hari ini, saya tengok dalam website Public Gold lah. Tak tahulah kalau tempat lain kok boleh dapat murah, pergi Jepun dapat emas murah ke kan. Rate Public Gold hari ini 1 dinar bersamaan RM1,300 lebih kurang. 1 dinar. Jadi 1000 dinar bersamaan dengan 1,300 kali 1000, 1.3 million seekor unta. Ini bukanlah exact, kita nak bagi bayangan saja. Jadi nilai seekor unta di zaman Nabi SAW menyamai lebih kurang zaman kita ni, kalau duit kita ni 1.3 juta ringgit. Itu nilai kalau jual begitu je. Tapi unta zaman dulu bukan sekadar barang jual, dia lebih daripada tu. Nilai dia tu, kegunaan dia tu. Jadi saya bagi 1.3 juta ni minimum value kepada unta ni. Seekor unta. Sayyidina Uthman bin Affan mendengar saja, at the first Nabi sebut, terus dia kata, "Ya Rasulullah, 100 ekor unta aku bagi." 100 darab 1.3 juta. How much? Dah sampai bilion? Belum lagi. Maknanya 100 juta. Lebih kurang 100 juta first. Kemudian Nabi baca lagi hadis. Orang yang sama lagi sekali bangun, "Ya Rasulullah, 100 ekor unta lagi aku bagi, 200 juta." Kemudian Nabi baca lagi hadis, dan kali yang ketiga dia kata, "Ya Rasulullah, 100 ekor unta lagi aku bagi." 300 ekor unta, nilai kita hari ini 300 juta ringgit in one moment, disedekahkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. At this point,
bila mendengar 300 ekor unta Sayyidina Uthman bagi, Rasulullah SAW tidak dapat menahan perasaan. Rasulullah turun dari mimbar dan Rasulullah memeluk Sayyidina Uthman dan berkata, ma darra ibnu Affan ma amila ba'da al-yawm yuraddiduha miraran. Tidak ada apa-apa lagi dah yang boleh memudaratkan segala perbuatan Ibnu Affan, yakni Uthman. Dan Rasulullah mengulang. Maknanya that's it. Kitab, maknanya catatan Sayyidina Uthman ni selepas ni semua catatan yang baik sampailah ke syurga. Ini nilai, maknanya Rasulullah SAW sebut sampai Rasulullah tak tahu berapa nak value kan catatan baik ke atas Sayyidina Uthman dengan nilai besar yang disumbangkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baru seorang seorang lagi sahabat yang tercatat dalam sejarah, iaitu Abdurrahman bin Auf. Sebelum tu, saya lupa. Habis daripada tu, ni kita sambung balik cerita Uthman ni. Habis daripada tu Rasulullah balik, tiba-tiba Sayyidina Uthman datang lagi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengendong dengan jubahnya, di dalam jubahnya datang kepada Rasulullah dan mengendong di dalam jubahnya sebanyak 1000 dinar lagi. 1000 dinar tadi berapa tadi? 1.3 1 dinar. 1.3 ialah 1000 dinar lah. Bawa dalam poket 1.3 juta ni memang betul orang kaya ni. 1.3 juta cash datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi lagi 1.3 juta. Jadi ini Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita membaca juga kisah bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar juga seorang peniaga lah, tapi tidak sekaya tycoon macam Sayyidina Uthman ni. Jadi Sayyidina Umar apabila mendengar Rasulullah SAW meminta infak untuk tentera, maka Sayyidina Umar pun kata, this is my time. This is my time to shine, dia kata. Sebab di waktu yang sangat diperlukan dan di waktu yang ketika orang lain semua tak nak bagi duit, pasal risau ni, hasil menuai tak tahu lagi. Ni nak kena keluar pula saving, segala saving yang ada ni. Sayyidina Umar kata, this is my time lah. Sayyidina Umar rupa-rupanya dia ada secret rivalry dengan siapa? Ni para sahabat radhiyallahu anhum saling berlumba. Sayyidina Umar ni dia jealous dengan seorang lagi sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia kata, kali ni aku nak kalahkan Sayyidina Abu Bakar. Selama ni banyak benda kan. Macam dalam satu kisah famous kan, satu hari Rasulullah solat subuh, habis Rasulullah bagi salam, Rasulullah bangun, Rasulullah tanya, siapa hari ni yang berpuasa? Tak ada orang angkat tangan. Abu Bakar seorang angkat tangan. Siapa hari ni dah bersedekah? Tak ada orang angkat tangan. Baru masuk subuh kot. Tak ada apa lagi. Sayyidina Abu Bakar dah angkat tangan lah. Jadi dalam banyak segi Sayyidina Umar jealous dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni always advance dengan perkara baik yang dia lakukan. Kali ini Sayyidina Umar kata, ni mesti Abu Bakar tak boleh challenge lah. Aku nak keluarkan separuh daripada semua nilai harta aku. Separuh. Tuan-tuan bayanglah kalau tuan-tuan ada 1.500.000 bagi. Jadi Sayyidina Umar pun datanglah ke rumah Rasulullah dan bawa separuh hartanya yang banyak tu, lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk anak bini kau ni? Banyak aku bagi ni. Rasulullah pun suspend juga. Kau bukan kaya sangat macam Uthman ni. Lalu kata Umar, misluh. Aku tinggalkan baki yang lebih kurang dengannya. Okeylah. Maknanya masih lagi ada kebajikan pada anak isteri. Kemudian datang pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tengok, kita tengok berapa dia nak bagi. Sayyidina Umar tahu dah, Sayyidina Abu Bakar mesti bagi infak punya. Tapi Sayyidina Umar duk tunggu ni berapa dia nak bagi. Mesti kurang daripada aku lah. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah dan menyerahkan banyaklah harta, serah pada Rasulullah SAW. Soalan sama Rasulullah tanya, ma abqaita li ahlik? Ya Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan untuk anak bini kau ya Abu Bakar? Kau jangan. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Bermakna habis. Tak ada apa berbaki dah di rumah. Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk
anak-anak dan isteri aku. Dan ini iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan bahawa dia tahu sebenarnya apa yang akan diganti oleh Allah dan Rasulnya jauh lebih banyak daripada apa yang dia tinggalkan. Bila melihat perkara ini, Sayyidina Umar Al-Khattab menangis dan berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, la usabiquka ila syai'in abada." Wahai Abu Bakar, mustahil aku ni boleh menyaingi kau dalam apa sekali perkara pun sampai bila-bila. You are my benchmark always. Dia hormatnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan dalam peristiwa perang Tabuk inilah terzahirnya bagaimana Abu Bakar ni memang benarlah kata Nabi kan, kalau iman Abu Bakar nak ditimbang, campurlah iman seluruh ahli Madinah pun masih lagi tidak boleh menyamai beratnya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begini, moga insya-Allah Allah kurniakan kita peluang dapat berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ni cita-cita kita lah, nak bertanya macam mana dia boleh sekuat itu kan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 kisah para sahabat yang memberikan infak. Dan begitu juga seorang lagi sahabat, Abdul Rahman bin Auf, yang mensedekahkan 2000 dirham. Saya pun tak pastian dirham, saya tak kira pula. 2000 dirham mungkin kemungkinan menyamai 1000 dinar yang disedekahkan oleh Abdul Rahman bin Auf untuk tentera Islam. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang kita tak tahu amountnya, tapi mereka juga keluarkan harta masing-masing. Harta ni yang diinfak ni on top of belanja sendiri. Dia semua orang nak keluar perang, dia kena cukup belanja sendiri. Kalau tak cukup tak boleh pergi. Jadi on top of belanja dia sedekahkan lebih lagi kan. Disebut juga dalam kitab ini sahabat seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Talhah bin Ubaidillah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya tercatat ada mensedekahkan duit dan infak harta kepada orang Islam. Dan di sinilah juga terlihat bagaimana para sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuba juga memberi sedekah apa yang mereka mahu, apa yang mereka mampu. Diriwayatkan para wanita-wanita, ummahat, ibu-ibu yang ada simpan barang kemas, semua sedekahkan barang-barang kemas dan juga harta-harta peribadi yang mereka miliki. Dan ada juga orang-orang miskin yang datang dengan membawa nisfu sa' tamrin, separuh cupak kurma. Agak-agak berapa nilai? Katalah kalau satu cupak berapa kilo, saya pun tak pasti lah. Separuh katalah 500 gram. Hari ni 500 gram kurma ni, kalau paling-paling kurma ajwa pun 500 gram pun berapa ringgit? 30-40 ringgit je. Bagi juga. Semua cuba untuk mengambil peluang infak dalam perang Tabuk, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini jugalah terzahir perangai orang-orang munafik. Yang pertama, orang munafik langsung tak nak keluar duit. Rasulullah tak nak bising lah, tahu dah. Yang bukan nak kata yang miskin, yang kaya-kaya pun. Kat sinilah boleh nampak yang sahabat pun jeling, tengok orang lain yang tak ada duit pun keluar bagi RM40 pun RM40 lah. Ni awak yang kaya pun langsung tak nak keluar duit. Nampaklah. Dan bukan sekadar itu, orang munafik malah mengambil peluang ini untuk memecah belahkan umat Islam dengan menuduh pula, sebenarnya Sayyidina Uthman buat ni CSR ni. Dia nak riak je. Ini semua marketing ni. Padahal dia boleh spend kan, nak tax evasion. Dia keluar macam-macam tuhmah kepada sahabat-sahabat yang menerima. Khususnya yang paling banyak kena ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Di mana orang-orang munafik menyebut ma'a'ta Ibnu Auf hadza. Ini Abdul Rahman. Dia tuduh Abdul Rahman bin Auf memberikan hartanya tidak lain tidak bukan kerana riak. Jadi dia nak buat orang nampak benda-benda macam ni sebenarnya, ini semua nampak je cantik. Yang sebaliknya di belakang tu ini semua money laundering je ni. Kan? Nak menghuru-harakan umat Islam. Orang Islam yang ketika itu rasa keimanan, sedekah duit. Bayangkan suasana di ketika itu kan, suasana yang penuh tarbawi, penuh didikan Rasulullah sebagainya, dicemari dengan keruhnya tuhmahan-tuhmahan daripada orang munafik. Tak azan. Baik.
Tuan rahmati Allah. Perangai orang-orang munafik dalam perang Tabuk ini khususnya yang mencela dan mengejek orang-orang yang infak ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ayat 79. Orang yang mencela. Allah merujuk kepada orang-orang munafik. Allah sebut mereka ni orang-orang yang mencela al-mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat. Orang-orang yang mengeluarkan sedekah di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi dalam arti kata lain, Allah nak cerita pada kita orang munafik ni beginilah perangainya sampai kiamat. Bila ada orang sedekah, bila ada orang bagi sumbangan dan sebagainya, yelah dah kalau sedekah 100 ekor unta mana nak sembunyi dah kan. Semua orang tahu. Bukannya nak riak kan. Semua orang tahu dah, nampak 100 ekor unta keluar daripada rumah Sayyidina Osman bawa pergi kepada Nabi contoh kan. Bukan nak riak, semua orang tahu. Tapi dia kata dia akan cela, dia kata ini riak, ini itu, ini dan sebagainya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Di mana mereka ni tidak ada usaha pun mereka ni kecuali lah mencela dan mengejek orang-orang yang beriman, mempertikaikan dan merendah-rendahkan usaha daripada orang-orang yang beriman. Ini satu golongan juga yang terzahir apabila Nabi SAW minta secara voluntary infak. Dan kita akhiri malam ini bagaimana ada setengah orang ni di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mana mereka ni sangat ingin bersama dengan tentera Islam dan mereka tahu mungkin mereka pun dapat merasakan ini peluang terakhir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad. Mereka nak sangat keluar berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalah mereka ialah mereka ni di kalangan golongan-golongan B40 atau yang lebih dahsyat lagi, B40 okey lagi. Ini golongan fuqara wal masakin, yang mana mereka ni nak hidup hari ke sehari pun tak ada duit, apatah lagi nak menyiapkan kelengkapan untuk pergi berperang. Misalnya satu kumpulan Al-Asy'ariyun, ni kabilah Abu Musa Al-Asy'ari daripada Yaman. Mereka hantar Abu Musa Al-Asy'ari pergi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada tak kod-kod ada belanja lebih, orang sponsorship mana-mana ke? Dapat 2-3 ekor unta pun jadilah, kami gila-gila naik. Yang penting kami dapat join sekali pergi perang. Abu Musa sebagai wakil pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujuk Nabi, tolonglah cari sponsor untuk kami ni. Takkan kami ni tak join? Kami memang tak ada duit, tapi kami nak sangat join. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pusinglah kod sana sini cari, akhirnya dapatlah secure lebih kurang 3 ekor unta. Berkongsilah dia orang beramai-ramai. Paling kurang kena ada transport, Nabi kata. Kalau tak susah. Kalau tak jadi beban, bukan jadi pejuang atau tentera, jadi beban. Dan akhirnya Nabi SAW disebabkan itu ramai juga yang du'afa, yang fuqara dan sebagainya ni, yang miskin-miskin ni yang terpaksa Nabi SAW tolak. Sebab Nabi kata kalau kau tak ada transport, tak ada kelengkapan sebagainya ni, aku tak boleh nak jamin keselamatan dan kamu pun tak boleh nak bersama, tak tahu sampai ke tidak ke Tabuk pun tak. Nak makan tak ada duit. Lalu mereka ini nak menunjukkan betul-betul jujurnya kita ni kalau kena macam tu kan. Jadi Nabi pun kata minta maaf lah, tak boleh pergi. Kita pusing belakang, alhamdulillah. Dapat exception. Surat pelepasan selesai. Orang lain duk cari nak surat pelepasan ni, kita Nabi sendiri bagi free surat pelepasan. Alhamdulillah, balik sujud syukur. Tapi berbeza dengan orang-orang ini apabila mereka ditolak oleh Nabi SAW, sebagaimana dirakam oleh Al-Quran dalam surah At-Taubah, ayat 92, di mana Allah SWT menceritakan bagi mereka ini tidak ada dosa kerana tidak bersama berperang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, apabila mereka datang minta kepadamu ya Muhammad untuk cari transport pergi berperang, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, kamu jawab pada mereka, aku tak ada apa-apa nak bawa kamu ni. Tawallau, lalu mereka pun berpaling balik daripada rumah Rasulullah. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun, mereka menangis teresak-esak memikirkan hinanya mereka ini kerana tidak ada apa-apa yang dapat disumbangkan kepada Islam.
bukan menangis kegembiraan. Kalau kita barangkali mungkin menangis kegembiraan, sujud syukur, mereka menangis sedihnya. Hinanya aku menjadi orang miskin. Bukan hinanya miskin sebab fikir nasib diri dia, sebab dia tak ada apa-apa yang boleh disumbangkan kepada Islam. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka ni, Allah ceritakan spesifik kesedihan mereka, tangisan mereka kerana tidak dapat. Maknanya inilah manifestasi zahir iman yang benar dalam hati mereka walaupun mereka itu miskin. Sehingga Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, ketika sahabat dah pergi berjalan ke Tabuk sebagainya, Rasulullah sebut dalam satu hadis, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Rasulullah beritahu kat sahabat, ni dah on the way kan. Di Madinah ada satu kaum yang mana mereka ni berapa jauh pun kamu jalan, berapa banyak lembah pun kamu lalui, mereka ni sentiasa bersama dengan kamu. Tapi mereka ni duduk di Madinah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Macam mana macam itu? Duduk Madinah tapi dapat pahala sama macam kami ni, susah payah berjalan ni. Kata Rasulullah, ya, wahum bil Madinah habasahumul uzr. Mereka ini adalah orang-orang yang terhalang untuk keluar kerana keuzuran-keuzuran seperti tidak ada kemampuan, orang-orang tua, orang yang sakit dan sebagainya. Bermakna Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat mereka mendapat pahala dan ganjaran yang sama kerana niat mereka. Sebab itu penting tuan-tuan. Dan Nabi sebutkan dalam hadis, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa mata maitatan jahiliyah. Barang siapa orang beriman, orang Islam, seumur hidup dia tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat pun untuk berperang demi Islam. Makna perang dengan maknanya yang luas lah, tak semesti angkat senjata, maknanya berjihad dengan apa sahaja yang mampu. Tak pernah berjihad dan tak pernah niat pun nak berjihad, kata Rasulullah SAW, mati dalam keadaan mati jahiliah walaupun dia seorang muslim. Ini nilai. Sebab apa? Jihad ialah tanda orang ada iman. Orang ada iman, automatik dia akan sayangkan agama dia, dia akan sayangkan nasib umat Islam, dia akan sayangkan nasib masa depan agama dia, dan dia akan sanggup buat apa sahaja. Kalau tak ada ni, tak ada iman. Jadi ini begitu penting lah kan? Dan disebabkan itu, sekurang-kurangnya kita ni kena ada niat. Mungkin kita terhalang oleh macam-macam benda, atau mungkin juga sebenarnya kita tak terhalang, kena cek juga. Yang menghalangnya alasan aja. Ada ramai juga. Dan nanti kita akan baca kisah betapa ada sahabat 3 orang. Mereka ni bukan munafik, tidak ada alasan, sihat, ada harta, ada apa dan sebagainya, tetapi tidak bersambung. Nanti kita akan baca apa kisahnya 3 orang ni, dan bagaimana mereka ni juga akhirnya menebus semula iman mereka setelah mereka bertaubat sebab tak keluar bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu nanti kita akan bacalah kisahnya nanti insya-Allah. Jadi mengakhiri pada malam ni, saya ulang sekali lagi lah ni, maknanya malam ni ibrah kita dapat ambil bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengecilkan infak walaupun RM1. Saya sampai ke hari ni, kami ni ialah pusat kajian. Kami ni menunaikan fardu kifayah bagi umat Islam ni. Fardu kifayah umat Islam ni banyak, tapi selalunya ada sektor-sektor tertentu yang dapat perhatian. Sektor-sektor macam kami ni diabaikan. Kajian-kajian kami ni sebenarnya penting. Tapi saya perasan dalam akaun saya ni, setiap hari Jumaat ada seorang hamba Allah ni, dia akan masuk RM1. Setiap, saya perasan kan, kita kalau main bank dia bagi email kan, tengok setiap Jumaat masuk, saya tengok RM1 kan. Mula-mula saya tak malas lah nak cek pasal ramai juga ada orang bagi kan RM5 ke RM10 kan masuk direct ke akaun ni. Tapi yang RM1 ni konsisten setiap Jumaat. Lama-lama saya pun carilah siapa dia orang ni. Saya baru buka akaun balik, cari nama dia apa semua ni. Siapa dia setiap minggu bagi RM1 ni? Punya budak tengah belajar lagi. Student kita kat duduk bangi pula ni. Saya cari-cari, saya tanya orang ni, siapa budak ni? Setiap minggu dia bagi RM1. Bulan puasa itu lebih sikit. Setiap hari dia bagi RM1. Jadi janganlah kita maknanya mengambil remeh dalam soal-soal macam ni. Kita pun tak tahu, maknanya mungkin RM1 itulah saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh bagi macam Uthman bin Affan lagi baiklah.
kan? Dan Nabi sendiri menjadi saksi bahawa Uthman bila bagi lagi banyak, bukan sahaja memang membantu, tetapi saksi dia, harta itulah saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan Uthman bukan sahaja di syurga nanti, tapi di dunia ni. Nampak? Jadi infak ni bukan sekadar saham akhirat, dia saham di dunia sebenarnya. Saham di dunia lagi kepada orang-orang yang memberi infak. Dan sebagaimana saya sebut, Nabi SAW boleh sahaja mendapatkan harta tu dengan cara lain. Tapi dalam Islam, Nabi SAW ajar pada kita, benda yang kita lepaskan secara voluntary, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang paling baik dalam Islam ni, benda yang kamu infak, yang kamu sayang. Yang sayang ni bila? Sayang ni bila kita tak wajib keluar ni. Wajib ke dia terpaksa, tak ada apa, dah lepas dah tolak siap-siap. Cukai ke apa kan, kita anggap bukan kita punya lah tu. Tapi ni yang kita rasa dah simpan lama ni, ataupun yang dah siap nak invest dah ni. Dah tahu dah ada company nak listing sana ke apa semua, kita dah tahu dah nak pump sini 1 juta, sana 1 juta. Dah ready. Yang tu lah dia. Kalau saya tak ada 1 juta, maka kita ada simpanan juga ni, untuk fikir-fikir ni nak pergi haji ke ni, tengok duit hari-hari ni. Yang itulah dia yang paling sebenarnya Rasulullah ajar, infak paling mahal yang tu. Dan sebab itu Rasulullah tidak wajibkan Rasulullah nak tengok. Dan ini sebenarnya satu tarbiyah yang sangat dahsyat dalam kerajaan Islam, yang mana mungkin bila kita buat sistem lama-lama hilang perasaan macam ni. Nak berlumba, nak keluarkan sendiri dan sebagainya, jumlah yang tidak ada siapa-siapa tetap kan. Masing-masing tahu hartanya dan masing-masing. Jadi inilah dia yang Rasulullah ajarkan, kita tegakkan kejayaan kita dengan harta kita sendiri. Minggu depan insya-Allah saya akan ulas sikit soal ni juga. Saya akan bawa persoalan, kenapa tidak Rasulullah SAW mencari bantuan? Kan kerja gila nak bawa ramai orang, musim panas tak cukup itu ini dan sebagainya, kenapa tak pergi cari orang, buatlah perjanjian. Dulu Rasulullah pernah buat perjanjian, ada sikit sebanyak dan sebagainya kan. Tapi kali ini Rasulullah langsung tidak buat perjanjian. Sunduquna juyubuna, semua dana kita daripada poket kita sendiri. Padahal bukan main besar nak berlawan ni. Kenapa Rasulullah tidak minta bantu? InsyaAllah minggu depan saya akan ulas, dan sebenarnya memberi kesan kepada kita punya apa yang kita lalui lah pada hari ini insyaAllah. Setakat itu dulu pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.